Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan kisah seram mengiringi mayat. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2017 di Amerika Syarikat. Untuk nak memudahkan penceritaan, saya akan gunakan nama samaran Billy. Pada masa kejadian ni berlaku, Billy masih lagi bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan kontrak di sebuah hospital swasta di Amerika Syarikat. Di hospital tu ada banyak blok lah. Dan Billy dan juga beberapa orang lagi pengawal keselamatan akan bergilir-gilir meronda. Selalunya diorang ni dah bahagikan kawasan lah. Dan Billy dipertanggungjawabkan untuk meronda di satu blok ward. Blok ward tu ada 4 tingkat. Tapi kalau masuk dengan tingkat bawah tanah, maksudnya 5 tingkat lah. Tapi Billy hanya dikehendaki untuk meronda tingkat 1 sampai tingkat 4 sahaja. Tingkat bawah tanah tak perlu ronda. Memang polisi syarikat dia macam tu. Masa kejadian ni berlaku, Billy masih lagi baru bekerja dekat situ. Tak sampai seminggu lagi. Boleh jadi baru 3 ataupun 4 hari dia bekerja kat situ. Pada satu malam ni, Billy dah habis meronda di blok dia tu. Dia dah berada di tingkat 4, tingkat paling atas. Dan dia nak turun ke bawah. Masa tu jam tangan Billy dah menunjukkan pukul 11.30 malam. Billy pergi ke arah lift dan tekan butang turun. Bila pintu lift terbuka, Billy nampak ada seorang lelaki berdiri di dalam lift. Orang yang berdiri dalam lift tu, dia adalah lelaki separuh umur. Mungkin dah 50-an lebih lah umur dia. Rambut dia dah beruban. Tubuh dia kurus dan juga tinggi. Dia memakai jaket kulit dan dia pakai jeans yang berwarna biru. Lelaki tu adalah lelaki kulit putih dan dia ada misai. Billy pun masuklah ke dalam lift dan pintu lift tertutup. Lelaki tinggi tu tegur Billy. Baru bekerja kat sini ke? Tak pernah nampak pun. Billy pun jawablah. Saya baru lagi kerja kat sini, tak sampai seminggu lagi. Pada masa tu Billy dah macam pelik dah sikit sebab lelaki ni berpakaian biasa. Dia tak berpakaian uniform. Jadi mungkin dia ni pelawat. Sedangkan pada masa tu dah pukul 11 lebih. Dah dekat tengah malam. Memang dah di luar waktu melawat. Lepas tu Billy tanyalah lelaki tu, "Cik ni daripada mana?" Lepas tu lelaki tu jawab, "Saya cari orang, nak jumpa orang dekat sini." Lepas tu Billy ni tanya lagi, "Oh, apa tu, ada keluarga yang sakit ke? Masuk ward mana? Bila masuk?" Lepas tu lelaki yang tinggi tu tak jawab. Jadi Billy diam je lah. Lebih kurang 5-6 saat lepas tu, barulah lelaki tu bersuara. Lelaki tinggi tu cakap dekat Billy, "Saya dah lama ada kat sini." Billy pada masa tu dia rasa pelik lah. Tadi dia tanya lain. Soalan dia tanya, siapa yang sakit? Nak melawat siapa? Masuk ward mana? Bila masuk dalam ward? Tapi lelaki tu jawab, "Saya dah lama dekat sini." Tu jawapan dia. Jadi macam pelik lah. Tak lama lepas tu lift tu pun sampailah di tingkat 1. Pintu lift terbuka. Billy pun keluar daripada lift. Pada masa tu Billy perasan lelaki tu tak keluar pun daripada lift. Lift tu pada masa tu nak menuju ke bawah. Dekat bawah tak ada tingkat lain dah. Tingkat bawah tanah je lah yang ada. Pada masa tu Billy nak tanya lelaki tu nak pergi ke mana. Tapi belum sempat dia tanya, lift tu dah tertutup. Pintu lift dah tertutup dan menuju ke arah bawah. Pada masa tu Billy sekali lagi rasa pelik. Sebab setahu dia, walaupun dia tak pernah pergi ke tingkat bawah tanah tu, tapi dia tahu dekat tingkat bawah tanah tu cuma ada bilik mayat saja. Biasanya orang yang melawat hospital tu memang tak dibenarkan turun ke tingkat bawah. Lepas tu Billy fikir balik, oh mungkin dia ni staff bilik mayat agaknya. Cuma dia yang tak kenal sebab dia baru lagi kan. Lepas tu Billy pun pergilah dekat meja dia. Baru saja Billy ni sampai dekat meja pengawal tu, tiba-tiba telefon yang ada di atas meja pengawal tu berbunyi. Billy pun angkatlah telefon tu. Panggilan tu datang daripada satu ward di tingkat 4. Yang buat panggilan tu adalah seorang jururawat di ward 4B. Jururawat tu minta Billy untuk naik ke atas sebab ada satu kes kematian. Salah satu tugas pengawal di hospital tu adalah mengiringi mayat. Maknanya, ada petugas daripada bilik mayat akan pergi ke mana-mana ward yang ada kematian. Petugas bilik mayat tu akan bawa stretcher lah untuk letak mayat dekat atas tu. Lepas tu pengawal perlu iring petugas bilik mayat tu untuk bawa mayat tu turun sampailah ke bilik mayat. Macam itulah prosedur yang perlu dilakukan bila ada kematian di hospital tu.
memang kena ada seorang pengawal yang ikut petugas bilik mayat tu bawa mayat turun ke bawah. Jadi Billy ni patah balik dekat lift dan tekan butang atas, butang naik. Bila lift dah sampai, Billy pun masuk ke dalam lift dan tekan butang nombor 4. Naiklah balik ke tingkat 4. Bila dah sampai dekat tingkat 4, Billy terus menuju ke ward 4B. Billy pun masuklah ke dalam. Bila dah masuk tu, Billy nampak di salah satu katil ada petugas, seorang petugas bilik mayat ni datang bersama dengan stretcher. Dan ada seorang lagi jururawat yang berdiri di sebelah katil tu sedang uruskan mayat pasien tu, mayat pesakit tu. Billy pun pergilah menghampiri dia orang. Bila Billy tengok pasien yang meninggal tu, pesakit yang meninggal tu, Billy terkejut. Sebab pesakit tu, mayat tu sama macam lelaki yang dia jumpa tadi, naik lift sekali dengan dia tadi. Lelaki separuh umur, sekitar 50-an lebih, 50 tahun lebih. Badannya kurus tinggi, rambut beruban dan ada misai. Lelaki tu berkulit putih, sebiji macam lelaki tadi. Cuma pakaian dia saja yang berbeza lah. Kalau tadi lelaki tu pakai jaket kulit, lepas tu jeans, seluar jeans yang warna biru. Tapi sekarang ni dah tak pakai pakaian lah. Dia cuma dibalut dengan kain putih. Disebabkan terkejut, Billy ni berundur beberapa langkah tanpa dia sedar. Jururawat tu terperasan lah reaksi Billy pada masa tu. Jururawat tu pergilah dekat Billy dan tanya, kamu okey tak? Masa tu Billy dia tarik tangan jururawat tu pergi ke tepi. Billy pun tanyalah jururawat ni, pukul berapa pesakit ni meninggal? Jururawat tu pun bagi tahulah Billy, pesakit ni dah meninggal lebih kurang 30 minit yang lepas. Kenapa? Jururawat tu tanya balik Billy. Masa tu Billy ceritakanlah apa yang dah jadi dekat dia tadi. Dia dah habis meronda tingkat 4, naik lift nak turun ke bawah. Dalam lift tu dia jumpa seorang lelaki, sebiji sama macam pesakit yang baru meninggal ni. Jururawat tu terkejut bila dengar macam tu. Walaupun pada masa tu Billy ni dia rasa terkejut, rasa takut, tapi dia tetap kena jalankan tugas dia macam biasa. Billy pun pergilah dekat petugas bilik mayat tu, bantu dia untuk angkat mayat tu ke atas stretcher. Bermula daripada situ, tugas jururawat tu dah selesai. Dia dah tak perlu uruskan lagi mayat tu. Sekarang ni, mayat tu adalah urusan petugas bilik mayat dan juga Billy, pengawal. Diorang perlu bawa mayat tu turun. Jadi, Billy dan juga petugas bilik mayat tu mulalah menolak mayat tu menggunakan stretcher pergi ke arah lift. Diorang pun naiklah lift dan turun ke bawah. Dalam perjalanan turun tu, petugas bilik mayat tu bercakaplah dengan Billy. Kamu ni baru bekerja ke? Tak pernah nampak pun selama ni. Billy pun jawab, saya baru lagi, tak sampai seminggu lagi kat sini, baru 3-4 hari. Masa tu Billy ni masih lagi belum hilang rasa takut dia tu. Tapi dia nak cover balik rasa takut dia. Dia bersembanglah macam biasa dengan petugas bilik mayat tu. Lepas tu Billy pula tanya petugas tu, dah lama ke kerja kat sini? Petugas bilik mayat tu pun jawab, saya dah lama ada kat sini. Bila Billy dengar je jawapan petugas bilik mayat tu, bulu roma dia satu badan meremang. Sebab apa yang petugas bilik mayat ni cakap sama macam lelaki dalam lift tadi cakap dekat dia. Saya dah lama dekat sini. Billy pada masa tu lidah dia jadi kelu. Dia tak tahu nak cakap apa. Tapi lepas tu petugas bilik mayat tu menyambung lagi. Dia cakap, saya dah kerja kat sini 8 tahun. Bila Billy dengar macam tu, dia rasa lega. Maknanya petugas ni betul lah manusia. Sebab dia cukup trauma dengan perkataan tu tadi. Saya dah lama dekat sini. Tak lama lepas tu lift pun sampailah ke tingkat bawah tanah. Pintu lift terbuka. Masa tu Billy pertama kali sampai di tingkat bawah tanah tu. Kata Billy, tingkat bawah tanah tu dia macam lorong. Ada satu lorong yang panjang. Dekat hujung lorong tu ada satu pintu keluar. Pintu keluar untuk pergi ke tempat parking kereta bawah tanah. Di kiri kanan lorong tu ada banyak bilik. Ada bilik mayat, lepas tu bilik postmortem, lepas tu ada lagi banyak lagi bilik. Tapi bilik kebanyakannya gelap, tak digunakan. Katanya Billy lagi, dekat tingkat bawah tanah tu tak banyak ada lampu. Lampu ada tapi agak suram. Jadi keadaan dekat bawah tu agak seram lah. Biasanya orang tak lalu sangat dekat bawah tu, kecuali petugas bilik mayat. Tempat parking bawah tanah tu pun, yang dekat hujung lorong tu pun, biasanya hanya petugas bilik mayat saja yang parking. Dan kadang-kadang ada juga polis yang parking dekat situ bila ada kes-kes kematian berkaitan dengan jenayah. Billy pun berjalanlah dengan petugas bilik mayat tu, tolak stretcher yang ada mayat tu, sampailah ke dalam bilik mayat. Bila semuanya dah settle, Billy pun minta dirilah. Dia nak naik balik ke tingkat 1. Billy keluar daripada bilik mayat tu dan lalu sekali lagi dekat lorong tu, nak menuju ke arah lift. Masa Billy berjalan dekat lorong tu nak menuju ke arah lift, Billy terperasan daripada pantulan pintu lift tu ada seorang lelaki yang sedang berdiri dekat belakang dia. Kemudian lelaki tu perlahan-lahan angkat tangan
dan melambai dekat Billy. Billy cepat-cepat berpaling ke belakang. Bila dia berpaling ke belakang, tak ada siapa-siapa pun dekat belakang dia. Bila dah nampak macam tu, Billy terus berlari ke arah lift. Tekan butang naik dan dia terus masuk ke dalam lift. Lift pun mula naik ke atas. Walaupun lift tu daripada tingkat bawah tanah nak pergi ke tingkat 1 tu dekat aja, tapi Billy rasa seolah-olah macam lama sangat lift tu nak naik ke atas. Dan pada masa tu Billy rasa macam ada orang lain yang berdiri dalam lift tu bersama dengan dia. Padahal memang dia seorang-seorang aja dalam lift tu. Bila lift dah sampai dekat tingkat 1, pintu lift terbuka, dia cepat-cepat pergi dekat meja dia. Dia tenangkan diri dekat situ. Bila Billy dah tenang, barulah dia sambung balik tugas dia macam biasa. Waktu kerja Billy, shift Billy habis pada jam 7 pagi. Masa Billy bekerja tu, nak tunggu shift dia habis pukul 7 pagi, Billy tak habis-habis terfikir apa yang dah jadi dekat dia tadi. Billy jadi macam tak berapa okey lah, tak berapa tenang lah pada malam tu. Masa pun terus berjalan dan sampailah jam 7 pagi. Bila shift Billy dah habis, Billy pun balik ke rumah dan tidur. Masa Billy tidur kat rumah tu, Billy dapat satu mimpi. Dalam mimpi tu, Billy sedang berdiri di satu lorong di tingkat bawah tanah dekat bilik mayat tu. Di hujung lorong, ada berdiri seorang lelaki. Lelaki tu adalah lelaki yang sama Billy nampak dalam lift bercakap dengan dia. Lelaki separuh umur, bertubuh tinggi, rambut beruban dan bermisai. Lelaki tu melambaikan tangan dekat Billy sambil tersenyum. Bila bangun daripada tidur, Billy ni dia tak rasa takut. Cuma dia rasa ingin tahu. Pada malam tu, Billy bekerja macam biasa. Masa dia buat rondaan, bila dah sampai dekat tingkat 4, Billy pergi balik dekat ward 4B tu. Billy pun carilah jururawat hari tu. Jururawat yang uruskan pesakit yang meninggal hari tu. Bila dah jumpa, Billy pun tanyalah, sebenarnya siapa yang meninggal hari tu? Dia tu siapa? Jururawat tu pun ceritalah dekat Billy. Sebenarnya pesakit yang meninggal semalam tu adalah bekas pekerja dekat sini. Lelaki tu dah pencen. Dulu dia pernah bekerja sebagai seorang pegawai di bilik mayat di tingkat bawah tanah tu. Bila dia sakit, dia dihantar di hospital ni untuk terima rawatan. Sampailah dia meninggal. Masa tu barulah Billy faham. Oh, itu maksud dia rupanya. Lelaki tu cakap, saya dah lama dekat sini. Maknanya, tempat tu adalah tempat kerja dia. Dia dah bekerja berpuluh-puluh tahun sampai pencen. Bila dah sakit pun balik semula dekat hospital tu. Meninggal pun dekat situ. Walaupun perkara ni dah lama berlalu, Billy pun dah tak kerja di hospital tu lagi, tapi dia masih lagi tak dapat lupa. Masih lagi segar dalam ingatan lah apa yang berlaku dekat dia dekat hospital tu. Setakat ni sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.